Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum remaja bersama saya Mimpi Muhammad Nawi selaku moderator pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum dewasa ini masalah disiplin dalam kalangan pelajar boleh dikatakan berada pada tahap yang membimbangkan semua pihak. Justru masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini. Pendisiplinan pelajar, tanggungjawab siapa? Persoalan inilah isu utama yang forum yang ingin kita bincangkan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan pendidikan akhlak di sekolah, khususnya dalam persoalan mengatasi masalah disiplin pelajar. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Baik. Di sebelah kanan saya, ahli panel pertama, Saudari Ain Azhar yang merupakan seorang pembimbing rakan sebaya. Apa khabar Saudari? Alhamdulillah, sihat Puan Moderator. Puan Moderator bagaimana? Alhamdulillah, sihat juga. Seterusnya, ahli kedua, ahli berbagai pulau, Puan Adrina Shazlin yang merupakan guru disiplin di SMK Bahyah. Selamat datang Puan. Dan di hujung sana, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, Puan Amira yang merupakan seorang ibu kepada salah seorang pelajar di SMK Bahyah. Selamat datang Puan. Sebelum saya menyimpan dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, apakah sebenarnya konsep tanggungjawab dan disiplin? Terima kasih Puan Moderator yang cantik molek pekertinya membawa rasional persoalan. Terlebih dahulu, yang dihormati barisan tetamu kehormat, kombinasi intelektual kehakiman, rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pada pendapat saya, tanggungjawab dan disiplin tidak dapat dipisahkan dan sudah semestinya membawa kepada persoalan yang berkait dengan kawalan individu, pemimpin, masyarakat dan sebagainya. Kawalan inilah yang penting dalam menentukan jati diri, akhlak serta kualiti yang ingin dicapai ataupun ditonjolkan. Ringkasnya, tanggungjawab adalah rukun utama dalam pembentukan disiplin. Di sekolah, disiplin satu kawalan sosial bagi mewujudkan suasana tenteram supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan teratur dan lancar. Maka di sinilah terletaknya tanggungjawab yang digalas oleh semua pihak yang terlibat dengan disiplin pelajar, sama ada murid itu sendiri, guru disiplin, guru-guru, pihak pentadbiran maupun ibu bapa atau masyarakat umumnya. Bagi masyarakat di luar sekolah, tanggungjawab dan disiplin adalah asas penting bagi membentuk kerukunan hidup selaras dengan norma, nilai dan aspirasi negara. Namun tidak dinafikan, ramai juga masyarakat di luar sana menganggap tanggungjawab dan disiplin adalah suatu perkara yang sangat negatif, iaitu merupakan masalah sosial dan tidak amanah, sedangkan hakikatnya ia merupakan usaha yang perlu bagi memperbaiki etika dan gaya hidup bertamadun manusia. Contohnya, orang Jepun yang membangunkan negara mereka setelah menjadi padang jarak, padang terkukuh dan kini merupakan negara moden seperti sekelip mata. Asasnya tidak lain dan tidak bukan adalah tanggungjawab dan disiplin yang kuat lagi hebat. Terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi, panel pertama ada menyatakan bahawa disiplin dan tanggungjawab perlu bergerak seiring untuk mencapai tahap kecemerlangan yang maksimal. Ia boleh diibaratkan sebagai irama dan lagu, iaitu tidak sempurna disiplin tanpa tanggungjawab. Dan tanpa tanggungjawab, disiplin tidak akan dapat dibentuk. Justru, saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua.
Apakah asas kepada pendisiplinan pelajar agar kecemerlangan secara holistik dapat dicapai? Soalan yang amat menarik daripada moderator kita pada hari ini. Bismillah, baiklah, sebenarnya latar belakang keluarga, suasana sekolah dan keadaan persekitaran mempengaruhi tindakan para pelajar untuk melanggar sesuatu peraturan yang ditetapkan. Saya berpendapat peranan semua pihak diperlukan dalam memastikan permasalahan ini dapat pendisiplinan terletak di bahu ibu bapa. Seharusnya pihak ibu bapa perlu sedar akan kepentingan hubungan yang erat dengan guru-guru di sekolah. Perjumpaan berkala antara ibu bapa dan para pelajar dengan pihak sekolah perlu diadakan sekerap yang boleh. Tindakan ini amat penting kerana ianya boleh menjadi medium perbincangan prestasi dan disiplin anak-anak mereka di sekolah. Hal ini amat signifikan kerana sekiranya golongan ibu bapa mengambil remeh tentang masalah disiplin anak-anak mereka di sekolah, golongan anak-anak itu akan merasa bebas dan terbias sehingga menyebabkan mereka membuat tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian seperti melawan guru, ponteng sekolah, membuli dan sebagainya, yang mana hal ini akan menambah dan meningkatkan masalah kes disiplin di sekolah. Oleh itu, pihak ibu bapa dan guru di sekolah perlu mengadakan hubungan yang baik supaya segala masalah yang berkaitan dengan pelajar dapat diselesaikan sebelum nasi menjadi bubur. Terima kasih kepada panel kedua atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa sebenarnya terdapat banyak asas pendisiplinan yang boleh diimplementasikan untuk mengawal masalah disiplin pelajar di sekolah. Jika dua orang panel kita tadi menerangkan tentang konsep tanggungjawab dan disiplin serta menguraikan dengan selengkapnya tentang asas-asas pendisiplinan pelajar, saya ingin meminta panel kedua sekali lagi tentang persoalan pendisiplinan pelajar sebenarnya terletak di bahu siapa? Dipersilakan. Untuk menjawab persoalan ini, umum sedia maklum, isu-isu berkaitan dengan masalah disiplin dalam kalangan pelajar sekolah sering diperkatakan pada masa kini dan menjadi fokus media massa. Buktinya, pada 5 Ogos 2007, berita penangkapan kanak-kanak berumur 12 tahun yang dituduh terlibat dalam kejadian menculik dan merogoh wanita berumur 30 tahun berulang kali secara bergilir-gilir telah disiarkan di Buletin 130. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dengan mendengarkan pantun ini, berburu-buru ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki, berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Pantun 4 kerat tadi membawa maksud menuntut ilmu biarlah dengan cara yang betul dan bersungguh-sungguh. Jika tidak, ilmu yang dituntut akan hilang atau sia-sia begitu saja. Manusia dituntut mencari ilmu sehingga ke akhir hayat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud sesungguhnya menuntut ilmu itu merupakan kewajipan bagi setiap Muslim. Ilmu diperoleh daripada pelbagai sumber, antaranya melalui pembacaan, penelitian, penaklukan, belajar daripada pengalaman lepas serta yang paling utama menuntut ilmu daripada seseorang yang pakar dalam bidang tertentu yang digelar guru. Konsep guru merujuk kepada seseorang yang mengajar dan mendidik sama ada untuk mencapai kejayaan akademik atau kemuliaan akhlak. Guru ada di mana-mana. Ibu bapa boleh menjadi guru yang paling baik untuk anak-anaknya. Seseorang kakak atau abang juga boleh menjadi guru kepada adik-adiknya.
Masyarakat juga boleh bertindak sebagai guru sekiranya wujud kerencatan dalam kelompok sosialnya. Hakikatnya, semua orang bertindak sebagai guru dalam kehidupannya. Guru dalam konsep ini lebih kepada tugas ingat mengingati, saling mencerna pemikiran melalui pengalaman, mendidik dan mendisiplinkan diri sendiri dan orang lain, serta mengajar sesuatu yang berlaku dalam hidup dengan penerimaan yang baik. Maka pendapat saya tidak lain dan tidak bukan adalah tanggungjawab didikan tidak kiralah daripada ibu bapa, guru, masyarakat, media massa dan semua yang terlibat adalah bertanggungjawab dalam pembentukan disiplin iaitu pendisiplinan pelajar. Seperti kata-kata sahabat Rasulullah SAW tentang penilaian baik masyarakat muslimi adalah baik pada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebaliknya jika penilaian buruk maka buruklah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh intelektual pemikiran panel kita yang kedua. Memang tidak dapat disangka lagi, semua pihak harus bekerjasama bagi mendisiplinkan atau memantapkan akhlak pelajar pada masa ini. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Tetapi saya ingin bertanya secara ringkas tentang pendapat ahli panel kita pada hari ini. Siapakah yang sebenarnya menggaras tanggungjawab utama bagi mendisiplinkan pelajar di sekolah? Saya persilakan panel kita yang ketiga dahulu untuk memberikan sedikit ulasan. Terima kasih kepada Puan Moderator atas persoalan yang dilontarkan. Pada pendapat saya, pihak yang menggalas accountability utama dalam mendisiplinkan pelajar adalah golongan ibu bapa. Peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian serius terhadap anak-anak mereka. Hal ini disebabkan ibu bapalah yang sentiasa memerhatikan setiap gerak-geri atau pergerakan anak-anak mereka. Di samping itu, golongan ibu bapa mempunyai tanggungjawab dan amanah untuk mendidik anak-anak mereka sejak berada dalam kandungan lagi. Di samping itu, ibu bapa juga perlu meningkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama, nilai-nilai murni, motivasi, melatih anak cara bersopan, prinsip-prinsip accountability, menunjukkan kepribadian yang mulia, sanggup menerima kelemahan diri, serta meneroka potensi anak lah. Justru, ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak agar anak-anak tidak kehilangan arah dan menjadi insan yang berilmu dan beragama, penyumbang kepada kemantapan ummah seantero dunia. InsyaAllah. Begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi. Diharapkan ianya dapat dijadikan pegangan dan panduan oleh golongan ibu bapa di luar sana untuk mendidik anak remaja kita menjadi insan yang berilmu dan beragama. InsyaAllah sekarang kita pendengarkan pula pendapat dari panel kita yang pertama secara ringkas tentang siapakah yang menggalas peranan utama dalam mendisiplinkan pelajar. Terima kasih Puan Moderator yang tidak kurang pentadbicaranya. Pada pandangan saya, pihak yang menggalas peranan utama dalam mendisiplinkan pelajar ialah pembimbing rangka sebaya. Hal ini disebabkan dari sudut psikologi, peringkat remaja adalah peringkat paling berpengaruh dalam kehidupan mereka. Pada peringkat inilah pengaruh rakan sebaya paling kuat dan paling diterima. Mereka lebih rela menceritakan dan mencurahkan perasaan kepada rakan berbanding ibu bapa, guru atau orang dewasa lain. Oleh itu, pendekatan logikal ialah menggunakan remaja untuk mempengaruhi remaja lain. Program pemimpin rakan sebaya dapat memenuhi hasrat ini dengan syarat mereka dilatih dan diselia dengan teratur. Oleh itu, adalah disarankan supaya pemilihan dan perkembangan latihan ahli PRS hendaklah dipantau bersama kedua-dua pihak iaitu pihak sekolah dan juga ibu bapa. InsyaAllah, sekiranya ahli-ahli PRS menerima latihan secukupnya dalam menangani masalah disiplin pelajar di sekolah, insyaAllah masalah disiplin ini akan dapat diatasi. Wallahualam.
Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh panel pertama kita sebentar tadi. Seterusnya, soalan terakhir untuk panel kita yang ketiga masih berlegar dalam persoalan yang sama, iaitu pihak manakah yang memegang tanggungjawab yang berat dalam mendisiplinkan atau memanusiakan insan pelajar di sekolah kita pada hari ini? Dipersilakan. Terima kasih kepada Puan Moderator yang sentiasa aktif menanyakan banyak persoalan intelek. Baiklah, untuk menjawab persoalan ini, cuba kita renungi baris-baris akhir sebuah sajak yang berbunyi, jika hari ini siapa saja perosak bangsa bermula dengan kegagalan guru, kita cuai mengasuh generasi muda. Saya yakin sajak ini akan mengguris hati seorang guru. Kalaupun tidak terpalit luka, mungkin wujud juga sedikit rasa tersinggung mahupun kecewa lantaran dikatakan gurulah menjadi punca kepada kemunculan perosak bangsa. Namun, itulah realitinya kehidupan hari ini. Kalau dulu, guru merupakan individu atau kumpulan kecil masyarakat yang amat dihormati, situasi kini jauh berbeza. Kalau dulu, ramai yang mengakui bahawa dewasanya seseorang itu adalah dimulakan oleh seorang guru biasa. Namun kini, masyarakat lebih mudah menyalahkan para guru apabila hasil didikan tidak menjadi. Menyedari tentang keretakan hubungan yang berlaku antara ibu bapa dan guru pada hari ini, ianya perlu diperhalusi dan dicari penyelesaian terbaik untuk mengembalikan kepercayaan ibu bapa kepada pihak sekolah umumnya dan guru khasnya lah. Hubungan yang erat antara guru dan ibu bapa amat penting agar masalah disiplin pelajar di sekolah dapat dikurangkan dan bukan semakin bertambah dan membimbangkan semua pihak. Justru, pihak yang paling menggalas beban berat untuk mengatasi masalah disiplin pelajar di sekolah adalah golongan ibu bapa, guru, pihak berwajib dan masyarakat sekeliling. Mereka ini seharusnya melakukan anjakan paradigma dengan lebih berfikiran positif, menerima kelemahan anak-anak mereka dan bersangka baik dengan guru-guru di sekolah. Sekiranya hal ini dapat diwujudkan, insya-Allah masalah disiplin dalam kalangan pelajar akan dapat diatasi. Pendek kata, hanya dengan bekerjasama akan dapat melahirkan hasil yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita hari ini. Kesimpulannya, perkara yang berkaitan dengan masalah ini sebenarnya bukanlah suatu perkara yang patut kita pandang remeh. Setiap individu mempunyai tanggungjawab dalam membendung kemelut ini daripada terus menjadi bara. Sebelum saya mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah selokat pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan, intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada keikhlasan diri kami sendiri. Wallahu'alam. Saya akhiri forum remaja kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I know blue is not enough.